Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid sekolah Bayar Lepas. Baik, untuk minggu ini ialah minggu yang penting kerana kita akan memulakan projek reka bentuk makanan. Projek ini akan dimasukkan di bawah projek based learning kamu. Jadi, kamu diminta menyiapkan projek ini mengikut masa yang sepatutnya. Untuk sebarang pertanyaan, kamu boleh bertanya kepada guru mata pelajaran RBT kelas kamu masing-masing. Okey, mari kita tengok bagaimana kita membuat penilaian untuk projek ini. Okey, untuk penilaian projek ini, kita dapat tengok di sini, nombor 1 ialah menghasilkan 3 lakaran bermaklumat. Okey, kamu kena hasilkan lukisan. Okey, lukisan reka bentuk makanan kamu. Sekurang-kurangnya 3 lakaran. Di mana 3 lakaran ini kamu akan pilih satu yang terbaik untuk kamu hasilkan makanan. Okey, seterusnya bincang dengan guru. Okey, penambahbaikan melalui Telegram ataupun WhatsApp. Jadi, bila kamu dah siap lukis, kamu siap letakkan maklumat seperti bahan dan juga contoh susunan, kamu perlu hantarkan gambar kepada guru kamu. Okey. Jadi, cikgu kamu akan lihat. Jika tidak ada penambahbaikan, kamu boleh teruskan projek kamu. Jika kamu ada penambahbaikan yang lebih baik, kamu boleh minta pandangan pada cikgu untuk ditambah baik. Okey, seterusnya menghasilkan reka bentuk makanan. Apa yang kamu buat, apa yang kamu dah bincang, kamu dah putuskan, seterusnya kamu kena hasilkan reka bentuk makanan tersebut. Okey, untuk seterusnya yang terakhir ialah kamu kena buat video penerangan. Baik, mari cikgu perincikan dari segi TP. Okey, untuk menghasilkan 3 lakaran maklumat ni, kalau kamu berjaya hasilkan 3 lakaran bermaklumat, kamu sudah memperoleh TP4. Mudah saja. Lukis, pastikan ada maklumat, ya, ikut kreativiti kamu. Jadi, kamu sudah mencapai tahap penguasaan 4. Untuk perbincangan dan juga penghasilan, ni, kamu bincang dengan cikgu kamu, kamu hantar kamu punya lakaran, kemudian kamu hasilkan makanan reka bentuk makanan yang kamu telah lukis, kamu berjaya mencapai tahap penguasaan 5, TP5. Bagaimana dengan TP6? Ya, TP6 ialah dengan kamu membuat video penerangan. Okey. Pastikan untuk video penerangan kamu tulis skrip terlebih dahulu untuk memudahkan kamu menerangkan berkaitan dengan makanan kamu. Kamu boleh terangkan mengapa kamu pilih konsep makanan tersebut, bahan yang kamu gunakan, bagaimana kamu nak menjual makanan kamu. Kamu boleh ceritakan dalam video penerangan. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, ini ialah contoh lakaran bermaklumat. Cikgu dapat banyak sebelum ini dapat terima banyak lukisan sahaja, tapi tidak mempunyai maklumat. Ini maklumat yang kamu kena letak. Maklumat contohnya bahan. Apa dia? Kacang buncis, kepingan daging, salad, roti. Okey, kamu kena pastikan kamu ada maklumat. Lukislah sebaik mungkin kerana benda ini ialah hasil reka bentuk kamu. Lukislah dengan sepenuh hati kamu. Kamu boleh buat rujukan di dalam majalah, di dalam surat khabar, internet, YouTube dan sebagainya. Okey? Ini tema yang dia pilih. Dia menggunakan kaedah susunan bahan. Kenapa dia guna kaedah susunan bahan? Kamu boleh tengok di sini dia letak roti di sini, keju. Dia susun bahan-bahan tu. Di atas roti tu ada apa ni? Ada kacang buncis. Lepas tu di sini dia bentukkan keju. Dia juga menggunakan kaedah scoop ataupun acuan.
Okey, roti ni dia bentukkan, dia guna skop, dia jadi bentukkan bulat. Okey. Termasuklah tikus ni. Okey, dia potong keju tu jadi bentuk tikus. Kemudian dia hiaskan. Okey, seterusnya. Ini contoh lain lakaran maklumat. Ini pun sama menggunakan kaedah susunan. Pastikan lukisan kamu tu, okey, berkaitan lukisan kamu tu, dia ada maklumat dia. Apa yang kamu nak guna? Berbola daging, salad, mesti ada. Salad mini, keju, brokoli, semua ada. Okey, dan kamu pastikan susunan dia tu cantik. Supaya kanan kamu tu taklah nampak berserabut sangat. Okey, ini ialah contoh lakaran sebenar yang dihasilkan oleh murid sebelum ini. Okey, ini contoh dia cuba buat, okey, bentuk labah-labah. Nampak? Dia letak oren sebagainya. Ini contoh cantik ni. Okey. Seterusnya, bila kamu dah buat lakaran, kamu dah pilih lakaran yang terbaik, projek ini kamu mulakan projek ini. Contoh, ni gambar ni, pelajar ni menghasilkan reka bentuk yang telah dia lakarkan, yang telah dia lukis. Dia lukis kek yang dihias. Jadi pelajar ini menggunakan kaedah hiasan dengan menambah coklat Smarties di atas kek. Kamu boleh tengoklah, dia ada tambah coklat kek. Ni kek roti ni, roti Twiggies . Kemudian dia cuma tambahkan, dia buat ubah sesuai reka bentuk dia tambah Smarties dan juga dia tambah coklat chip ni. Okey. Coklat chip warna-warni ni. Okey, dia cuma tambah. Okey, seterusnya kaedah untuk gambar ini. Pelajar ini dia buat apa? Okey, pelajar ini menggunakan kaedah susunan bahan dan acuan untuk membentuk muka haiwan. Ni muka haiwan ni tak siap lagi ni. Okey, gambar kucing ni. Jadi dia guna gunting, kamu dapat tengok. Okey, cikgu nasihatkan jika kamu menggunakan benda tajam di rumah, kamu boleh minta bantuan ibu bapa kamu ataupun orang yang lebih tua. Contoh seperti abang ataupun kakak. Sebab benda yang tajam ni takut melukakan kamu lah. Okey, boleh minta mereka tolong potongkan. Okey. Jadi dia gunting salad lah. Dan dia susun bahan-bahan tu. Okey, mari kita tengok gambar seterusnya. Okey, pelajar ni pula dia menggunakan kaedah ukiran. Okey, dia ukir. Ukir ni dia tak susun barang. Contoh kalau kamu tengok, dia gunakan buah apple hijau, apple merah dan juga anggur. Tetapi dia potong apple ni, dia membentukkan satu bentuk haiwan. Dia potong. Contoh kalau tengok apple hijau ni pula, dia potong, dia buat jadi bakul. Nampak kreatif ah. Jadi kaedah yang diguna tadi ini ialah kaedah ukiran. Kamu boleh guna macam-macam lah kaedah. Okey, kaedah susunan, kaedah ukiran, kaedah acuan. Terpulang pada kreativiti kamu. Okey, ini contoh pelajar yang tadi hasilkan gambar labah-labah tu. Kamu tengok. Dia buat maklumat semua dia letak. Apa yang dia lukis mesti sama apa yang dia hasilkan. Kena ingat, ini benda yang penting untuk kamu capai TP5. Benda yang kamu lakar mestilah sama dengan benda yang kamu hasilkan. Jangan kamu lakar benda lain, lukis gambar kucing, tiba-tiba jadi labah-labah. Jadi panda pancake. Tak boleh. Ni bukan labah-labah, pancake. Okey. Maksudnya gambar ni, apa yang dilakar mesti sama dengan apa yang dihasilkan. Jadi berjayalah projek based learning kamu. Okey, itu untuk kamu mencapai TP5. Ini contoh lain cikgu boleh tunjukkan. Ni dia punya lukisan ni sebenarnya sama dengan apa yang dia hasilkan. Contoh gambar kucing ni sama dengan apa yang dihasilkan. Okey. Ketiga-tiga ini menggunakan kaedah susunan bahan lah.
Senang saja. Dia ambil roti, dia guna kentang. Benda yang simple-simple sahaja untuk dia bentuk dan dia susun. Okey, ini tadi coklat chips ni, dia guna Twiggies ni, dia cuma tambah Smarties dan coklat chip. Itu adalah reka bentuk, idea reka bentuk makanan dia. Okey, kamu juga boleh guna kaedah pelajar ini. Contohnya, dia hasilkan pizza. Tapi pizza ni dia guna roti lah. Roti biasa kemudian dibakar di atasnya. Ni satu benda reka bentuk makanan yang baru. Okey, yang ni satu bentuk inovatif yang baru. Dia hanya menggunakan daun macam daun sayur-sayuran je dah. Okey, salad sebagainya, lobak yang dipotong, timun dan sebagainya lah. Dia hasilkan bentuk ikan. Tapi kamu tak perlulah senaraikan bahan-bahan seperti ni. Sebab bahan-bahan ni kamu dah senaraikan semasa kamu buat lakaran tadi. Okey, itu hanya untuk mencapai TP5. Okey, selepas kamu lakar, kamu kena buat reka bentuk. Okey, macam mana kita nak capai TP6? Untuk mencapai TP6, kamu kena buat sedikit video penerangan. Itu pun dah cukup untuk kamu capai TP6. Contoh macam pelajar ni. Ini contoh. Okey. Okey, seterusnya ini pula video penerangan yang kedua. Okey, baik. Itu sahaja yang perlu kamu hasilkan untuk projek PBL kamu. Okey, jadi untuk tarikh akhir penghantaran, dia bergantung kepada guru mata pelajaran kamu. Baik, berapa tarikh akhir kamu boleh tanya pada cikgu mata pelajaran RBT masing-masing. Okey, sekian saja untuk penerangan cikgu pada pagi ini. Cikgu harap kamu semua boleh menyiapkan projek ini kerana projek ini akan diambil kira sebagai projek based learning. Okey, baik, itu sahaja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.